Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam ceria kepada semua pelajar tahun 4 Dinamin SKGL. Dan kita berjumpa lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okay, hari ini hari Selasa 26 Oktober 2021. Okey, aktiviti kita hari ini adalah kita akan mengenal pasti ayat tanya dan juga membina ayat tanya mengikut konteks yang betul. Dan untuk itu kita akan merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 119 di mana kita akan membaca petikan dialog yang bertajuk Mudahnya Menyiram. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, terlebih dahulu kita kena pasti apakah itu ayat tanya. Okey. Ayat tanya merupakan ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Okey. Nada suara ini bermaksud kalau kita dengar nada suara orang yang bertanya, kita akan tahu orang itu tengah menanyakan soalan. Okey, contoh dia, siapa nama awak? Di mana awak tinggal? Berapa harga telefon ini? Okey, itu contoh nada suara. Kita dengar, kita tahu orang itu tengah menanyakan soalan. Okey. Dan ayat tanya ini terdiri daripada kata tanya dan mempunyai tanda soal di penghujung ayat. Okey, ini adalah contoh beberapa kata tanya dan penggunaannya dalam ayat tanya lah. Okey, kata tanya yang biasa kita gunakan adalah apa, berapa, mana, siapa, bagaimana, bila, mengapa ataupun kenapa. Itu adalah kata tanya. Kita akan guna kata tanya ini mengikut situasi dan keadaan lah. Dan kita kena pastikan kita menggunakan kata tanya yang betul, yang sesuai untuk bertanyakan soalan. Okay, contoh apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama benda ataupun binatang. Berapa untuk menanyakan bilangan. Mana untuk menanyakan manusia, binatang, benda ataupun tempat. Siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Bagaimana untuk menanyakan hal. Bila untuk menanyakan waktu, dan mengapa ataupun kenapa untuk menanyakan sebab. Okay, so itulah seringkas kata tanya dan penggunaannya dalam penggunaan ayat. Okey. Jadi kita akan membaca petikan dialog ini yang bertajuk Mudahnya Menyiram, dan pada masa yang sama kita akan mengenal pasti di manakah terletaknya ayat tanya di dalam petikan ini. Okey, jadi jom kita baca. Alif, kawan Zara, berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasa siraman. Okey, Alif. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasa siraman. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ayah hendak memasang alat pemasa siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Mengapakah ayah memasang alat ini? Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Okey. Jadi dalam petikan ini terdapat tiga ayat tanya. Cuba kita tengok di manakah terletaknya ayat tanya di manakah terletaknya ayat tanya tersebut. Okey, kata kunci dia kita cari ayat yang menggunakan tanda soal. Di manakah dia? Okay, yang pertama adalah ini. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang buat apa? Apa itu adalah kata tanya. Yang kedua, di manakah ayah hendak memasang alat ini? Okay, ini yang kedua. Dan ayat tanya yang ketiga, mengapakah ayah memasang alat ini? Jadi ada tiga ayat tanya yang menggunakan tiga kata tanya. Okay. Di sini dia menggunakan apa. Okay. Yang ini dia menggunakan di mana. Dan yang ini mengapa. Okay. Inilah maksudnya kata tanya inilah yang membentuk ayat tanya. Dan paling penting perlu ada tanda soal. Ada benda ni maksudnya ini adalah ayat tanya. Kalau ini, itu bukan ayat tanya, itu sekadar ayat penyata. Okay. Okey, kita tengok pula dialog yang seterusnya. Okey. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Okey, alat ini berfungsi secara automatik
Wah, bagusnya alat ini. Dot. Okey. Alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Okey. Berapa lamakah tempoh siramannya ayah? Tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Okey. Di sini pun terdapat berapa? 3. 3 ayat tanya. Yang pertama adalah di sini. Bagaimanakah alat ini berfungsi ayah? Okey. So dia menggunakan kata tanya bagaimana. Okey. Seterusnya di sini. Di sini dia kosong. Kita kena isikan jawapan yang betul. Okey, apakah ayat tanya yang sesuai? Okey, sebelum kita nak buat, kita tengok dulu apakah jawapan bagi ayat tanya ini. Okey, jawapan dia adalah alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Maksudnya jawapan dia ada berkaitan dengan fungsi alat tersebut. Fungsi untuk menyemburkan. Jadi mungkin soalan itu, mungkin Alif tu bertanyakan soalan berkaitan dengan fungsi alat tersebut. Jadi apakah kata tanya yang sesuai? Ada dua, iaitu apa ataupun mengapakah. Sebab dia menggunakan untuk di sini kan. Jadi biasanya kalau untuk, jawapan dia menggunakan untuk, ada dua je. Sama ada kata tanya tu menggunakan apa ataupun mengapa. Okey. Jadi di sini yang paling tepat adalah apakah fungsi alat ini ayah? Dia menggunakan kata kerja apa. Apakah fungsi alat ini ayah? Barulah ayah dia kata alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Okey, itu adalah jawapan dia. Dan ayat tanya yang ketiga adalah berapa lamakah tempoh siramannya ayah? Okey, itu adalah 3 ayat tanya yang telah berjaya kita kenal pasti. Okey, seterusnya ada 2 lagi ayat tanya yang kita kena cari. Di sini kita kena isi tempat kosong dengan ayat tanya yang betul. Okey. Alif, okey, kosong. Ayah, alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Okey. Kata kunci dia di mana? 2 kali sehari. Bila 2 kali sehari, maksudnya ia melibatkan apa? Kekerapan. Bilangan. Jadi kalau bilangan, biasanya apakah kata kerja yang sesuai? Okey. Jadi yang sesuai adalah berapalah? Berapa lamakah tempoh siramannya ayah? Berapa lama? 2 kali sehari. Ini kata kunci dia. Bila kalau melibatkan bilangan, kita akan menggunakan kata kerja berapa. Itulah kita kena pasti. Okey. So, yang kedua, kosong. Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Okey. Soalan kosong, tapi jawapan dia adalah alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Okey, 8 pagi 7 malam ini merujuk kepada masa ataupun waktu. Bila merujuk pada masa ataupun waktu, maka kata kerja yang paling sesuai adalah bila. Jadi bila apa? Bilakah alat ini akan mula menyiram tanaman? Kita akan sini. Bilakah alat siraman ini akan mula menyiram tanaman? Kita ambil kat sini je. Okay, jadi jawapan dia adalah pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Okey, seterusnya terima kasih ayah kerana memberikan penerangan sama-sama. Okey, jadi itulah ayat tanya yang berjaya kita kenal pasti dalam petikan dialog mudahnya menyiram. Okey. Jadi untuk tugasan pelajar pada minggu ini, pelajar perlu menyalin kembali petikan dialog yang bertajuk mudahnya menyiram itu dalam muka surat di muka surat 119, dan pelajar perlu mengisi tempat kosong dengan ayat tanya yang betul. Nak cari kat mana? Kita dah bincang tadi. Tulis balik aja, isi je apa jawapan yang telah kita bincangkan di atas tadi, dan tulis dalam buku tulis tata bahasa.
Okay, jadi terima kasih, kita dah sampai di hujung. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang pada hari apa? Hari Khamis nanti. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.